Saya jemput Tuan Chong Zemin, Kampar. Terima kasih, Puan Speaker. Soalan saya soalan nombor 9. Puan Speaker, Tuan Chong Zemin Kampar minta Menteri Belia dan Sukan menyatakan adakah Malaysia berhasrat untuk memohon penganjuran Piala Thomas 2026 memandangkan tiada negara yang berminat untuk menganjurkannya. Jadi jawapan kami pada masa ini, Malaysia tidak bercadang untuk menjadi tuan rumah kejohanan Piala Thomas 2026 dan ini adalah sejajar dengan pendirian oleh Persatuan Badminton Malaysia BAM yang tidak berhasrat untuk menganjurkan kejohanan berkenaan buat masa sekarang. Sekian, terima kasih. Kampar. Terima kasih jawapan Timbalan Menteri. Pagi ini ada satu berita daripada portal FMT yang bertajuk Big Money in Entertainment and Sport Malaysia Doesn't Want. Dengan tajuk kecil, Why would any country deprive itself of economic fortune? Ini bermakna dengan penganjuran sukan-sukan besar seperti Piala Thomas dan juga konsert-konsert besar selebriti A seperti Taylor Swift yang pernah saya bangkitkan sebelum dalam sidang, di mana ahli ekonomi menjangka Swiftonomics berjaya menjana $5 bilion di Amerika Syarikat tersebut. Jadi, sekarang pihak pembangkang Parti Bersatu pun bersetuju dengan pendirian ini untuk menganjurkan konsert untuk membawa bencana ekonomi. Jadi saya nak tanya kepada Kementerian, apakah respons Timbalan Menteri terhadap dakwaan bahawa barisan selebriti kelas A seperti Taylor Swift berada dalam genggaman kita melalui perjanjian dengan ASM Global, sebuah syarikat pengurusan venue Amerika Syarikat, namun kita tidak cukup agresif dan ini menyebabkan kita terlepas peluang untuk membawa Taylor Swift ke Malaysia dan mengakibatkan kerugian ekonomi yang gagal diraih oleh Malaysia ataupun loss of opportunity cost. Terima kasih. Daripada Piala Thomas kita beralih kepada konsert. Puan Yang Di-Pertua, untuk isu sebegini kita sudah pun mendapatkan sedikit penjelasan terutama sekali daripada ASM Sportsworks, iaitu sebuah firma penasihat atau konsultasi sukan yang berpengkalan di Malaysia. Jadi sebenarnya dalam isu yang telah dibangkitkan dalam media baru-baru ini berkaitan dengan peluang yang terlepas ini sebenarnya tidak begitu tepat. Konsert yang dipertikaikan ini yang melibatkan Taylor Swift ini tidak pun sebenarnya pernah ditawarkan kepada Malaysia di bawah kontrak bersama dengan ASM Sportsworks PSM. Walaupun jelajah selebriti berkenaan atau artis berkenaan telah pun diumumkan secara rasmi pada November 2022. Sportsworks percaya bahawa industri hiburan akan tahu semua persembahan yang akan datang kerana ia dirancang dengan lebih awal lagi sebelum sebarang pengumuman rasmi dibuat. Dan kontrak yang ditandatangani pada awal 2023 sebenarnya adalah bertujuan untuk menyokong pengurusan venue secara keseluruhan. Dan ini adalah perkhidmatan yang diberikan oleh Sportsworks dan ASM yang telah pun disetujui dan sedang dilaksanakan secara aktif serta konsisten bersama dengan Perbadanan Stadium sejak daripada dahulu. Arti kata lain, sebenarnya kita bukan di peringkat Badanan Stadium dan KBS dari sudut penganjuran bukan tanggungjawab kita. Permohonan untuk anjurkan sebarang persembahan ataupun event tu terletak di kementerian lain. Kita adalah pihak yang bertanggungjawab menyediakan venue dan accommodate ataupun facilitate sebarang perkara yang melibatkan logistik dan sebagainya. Itu pendirian KBS. Terima kasih. Okay, terima kasih Tuan. Soalan tambahan saya, kita telah melihat saat kegemilangan badminton negara kita telah pun berlalu. Jadi apakah perancangan pihak kementerian untuk mengembalikan DNA yang telah pun berjaya cemerlang dalam badminton ini di kalangan komuniti, dan saya ingin tanya berapakah jumlah pasukan yang sedang dibina secara serius oleh pihak kementerian untuk melahirkan pemain badminton seperti ini, dan yang kedua, sejauh manakah kerjasama pihak kementerian dengan Kementerian Pendidikan untuk menganjurkan kejohanan-kejohanan badminton di peringkat sekolah-sekolah rendah dan juga menengah. Terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Yang Di-Pertua, untuk pengetahuan kita dari sudut kita pun menzahirkan perhatian kepada prestasi yang sedang dipersembahkan oleh setiap atlet kita daripada pelbagai sukan termasuk badminton juga. Dan dari sudut itu, untuk menjawab persoalan yang berhormat, kita memang adakan kerjasama strategik
Selain daripada BAM, kita juga adakan dengan akademi-akademi badminton yang lain. Contohnya seperti Nusa Masuri dan juga bersama dengan akademi yang digerakkan oleh Rosli Hashim. Supaya kita boleh lebarkan talent pool dan pastikan lebih banyak lagi talent-talent baru ini atau bakat-bakat baru ini dapat kita congkil dan dapat kita ketengahkan. Seterusnya untuk kita jadikan sebagai salah satu pipeline kepada bakat yang boleh mewakili negara. Ini usaha yang digerakkan sejak tahun lepas, berkait juga dengan beberapa isu yang melanda pemain-pemain perseorangan dan independen. Kita juga adakan inisiatif ataupun sedikit usaha untuk bertemu sendiri dengan mereka untuk mendapatkan feedback, input supaya kita tahu apa yang diperlukan untuk membantu mereka. Selain daripada itu juga, bagi menjawab soalan kedua, dengan KPM kita bekerjasama menerusi apa yang telah sebuah jawatankuasa yang dipanggil sebagai HLC, High Level Committee, yang ditubuhkan menerusi jawatankuasa Kabinet Pembangunan Sukan, yang mana menetapkan bahawa kerjasama yang lebih rapat dari sudut latihan, penganjuran acara-acara sukan dan pertandingan diadakan antara KBS dan juga KPM supaya tidak berlaku pertindihan dan juga arah tuju ataupun dasar itu selaras. Itu perkara yang sudah pun digerakkan sejak pada tahun lepas untuk pengetahuan yang berhormat. Terima kasih.